Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 21 Mac bersama saya Aziza Arifin dan berikut tajuk utama malam ini. Dua lelaki hina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sindiket selundup minyak subsidi ke negara jiran tumpas. Kementerian Dalam Negeri KDN mengesahkan telah menerima laporan berhubung video tular dalam media sosial berkaitan dua lelaki dipercayai menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, siasatan kini sedang dilakukan polis Diraja Malaysia. Jelas Datuk Seri Saifuddin, KDN akan memberi keutamaan kepada perkembangan kes ini yang tentunya tidak sihat sama sekali dalam konteks amalan beragama di negara ini. Baru-baru ini tular rakaman video berdurasi 52 saat dalam media sosial memaparkan dua lelaki dipercayai menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua-duanya mendakwa Nabi Muhammad adalah Allah dan Allah adalah gelaran kepada baginda. Seorang wanita berusia lingkungan 40-an yang disyaki mencuri barangan peribadi milik jemaah wanita Masjid Taman Temerloh Jaya Temerloh Pahang sedang dikesan. Perbuatan wanita terbabit berjaya dirakam kamera lita tertutup CCTV masjid berkenaan sebelum video terbabit ditularkan di laman sosial. Menurut Ketua Polis Daerah Temerloh ACP Muhammad Azhar Muhammad Yusof, pihaknya menerima laporan mengenai kejadian pada Ahad lalu. Berdasarkan rakaman video berdurasi 2 minit itu, kejadian berlaku pada malam Sabtu lalu sekitar jam 8.48 malam dalam ruang solat wanita yang ketika itu sedang solat Isyak. Suspek dipercayai mencuri barangan peribadi milik jemaah wanita dengan anggaran kerugian RM3,500. Wanita itu juga dilapor datang ke masjid menggunakan kereta jenis Proton Wira berwarna biru atau kelabu. Satu kertas siasatan telah dibuka di bawah Seksyen 379 Kanun Kesiksaan. Polis sedang giat memburu suspek dan orang ramai yang mempunyai maklumat boleh disalurkan kepada Ibu Pejabat Polis Daerah Temerloh atau mana-mana balai polis berdekatan. Cubaan sindiket menyeludup minyak masak bersubsidi mengaburi pihak berkuasa dengan mendapatkan bekalan dari luar Kelantan sebelum diseludup ke negara jiran gagal. Tindakan itu berjaya dipatahkan penguatkuasa Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kelantan dan pasukan Polis Marin Wilayah 3 Tok Bali Pasir Putih petang semalam menerusi operasi bersepadu. Pengarah KPDN Kelantan, Azman Ismail berkata, dalam kejadian kira-kira jam 2 petang di Kampung Pengkalan Datu Sering itu, pihaknya berjaya merampas 9,350 kilogram minyak masak paket 1 kilogram bersubsidi dan 2 kereta Pro 2 Myvi dengan nilai keseluruhan RM62,375. Turut ditahan 4 lelaki yang berusia antara 20-an dan 50-an yang dipercayai anggota sindiket tersebut. Mungkin nak menggaburi, mungkin untuk dalam negeri susah sikit dia orang nak dapat bekalan. Sebab kita punya penguatkuasa memang cukup terah. Kita bermula daripada repacker lagi hinggalah ke pemborong hinggalah ke peruncit. Itu kita kontrol semua sekali. Di repacker sekalipun kita akan buat audit. Setiap masa untuk pastikan bahawa semua invoice, semua data-data dia complete. Memberikan bahawa dia buat cara yang betul sebagaimana diarahkan oleh kerajaan. Beliau berkata demikian pada sidang media di Stor Penyimpanan Barang Kes KPDN Kelantan di Kota Baru hari ini. Melalui maklumat risikan, pihaknya berjaya mengesan aktiviti penyelewengan minyak masak bersubsidi paket 1 kilogram dan hasil pemerhatian mendapati beberapa lelaki sedang memunggah kotak berisi minyak masak dari premis ke dalam 2 kereta. Pasukan kemudian membuat serbuan dan berjaya menahan 4 suspek disyaki terbabit dalam penyeludupan minyak masak yang dibawa dari negeri lain masuk ke Kelantan untuk dibawa ke sempadan negeri ini sebelum diseludup ke negara jiran. Pemeriksaan lanjut berdapati mereka gagal menunjukkan dokumen berkaitan urus niaga borong atau runcit barang kawalan itu.
Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961 kerana disyaki berurusan dengan barang kawalan tanpa lesen sah. Jika sabit kesalahan boleh didenda sehingga RM1 juta atau 3 tahun penjara atau kedua-dua sekali bagi individu dan RM2 juta bagi perbadanan. Kementerian Kesihatan dan Lembaga Tabung Haji mengekalkan kriteria pemeriksaan kesihatan bagi bakal jemaah haji Malaysia musim haji 1444 Hijrah 2023 seperti tahun sebelumnya. Walaupun Malaysia kini menuju ke fasa endemik, kerajaan harus menghormati keputusan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO yang masih mengklasifikasikan COVID-19 sebagai pandemik. Keputusan KKM dan TH mengekalkan kriteria pemeriksaan kesihatan seperti musim haji 1443 Hijrah 2022 adalah sebagai langkah berjaga-jaga bagi memastikan semua bakal jemaah haji Malaysia berada pada tahap yang baik dari segi fizikal dan mental untuk melaksanakan ibadat haji dengan sempurna. Kriteria pemeriksaan kesihatan di bawah garis panduan itu antaranya menetapkan indeks jizim badan BMI tidak melebihi 40, penyakit kronik seperti hipertensi dan diabetes yang stabil, tiada penyakit yang serius seperti kanser, penyakit paru-paru yang kronik dan sebagainya. Dalam kenyataan bersama itu menyatakan ketika di Tanah Suci, jemaah haji juga dinasihatkan supaya sentiasa menjaga kebersihan diri, memakai pelitup muka semasa berada di tempat sesak. Jemaah juga perlu mengelakkan daripada berhubung dengan mereka yang bergejala dan menjalani ujian RTKAG COVID-19 kendiri sekiranya mendapati diri bergejala. Sementara itu, Pengarah Eksekutif Haji TH, Datuk Seri Said Saleh Said Abdul Rahman berkata, saringan kesihatan yang ketat pada musim haji lalu adalah satu langkah yang berkesan apabila peratusan jemaah haji yang mendapatkan rawatan pesakit luar dan dimasukkan ke dalam wad amat rendah berbanding tahun sebelum ini. Fenomena La Nina yang melanda negeri Kedah sejak sebulan lalu telah mengakibatkan cuaca kering dan taburan hujan berkurangan sejak 20 Februari lepas. Fenomena itu turut menyebabkan sumber air mentah yang diperolehi dari Gunung Jerai turut berkurang dan berlaku penurunan mendadak hingga 50% pengeluaran air terawat di Loji Headworks iaitu di Loji Rawatan Air LRA Tupah, Merbuk, Gurun dan Pulau Tuba di Langkawi. Menurut seorang penduduk Nur Azlina Ismail, masalah ini menyukarkannya untuk melakukan aktiviti harian seperti mencuci pinggan mangkuk, pakaian dan mandi. Katanya keadaan ini menyukarkannya kerana terpaksa menunggu air yang dihantar menerusi lori air yang dibekalkan syarikat air Darul Aman Sada. Lebih mengecewakan, bekalan air itu bukan dihantar setiap hari dan hanya diberikan pada hari tertentu sahaja. Tiap-tiap malam kena tadah ayak siap-siap simpan untuk cuci baju, cuci pinggan, semua mandilah. Sini kalau ni sadarlah hantar tapi pun seminggu tu sekali dua kali macam tu lah, susah lah. Memang kena berjagalah, tak ada sendiri. Kat rumah ni ada berapa tempat tadah ayak kau? Suami bak berapa? 2. Satu tom, satu lagi kok yang lama tu. Itulah untuk tampung apa hari-hari penggunaan ayak. Semua dekat nak puasa ni pun tak lah hang ayak kan. Kena buat persediaan awal lah kan. Sebab puasa kan letih lah nak berjaga tak ada ayak, lepas tu nak sambung dengan sahur lagi kan. Permasalahan itu diajukan kepada Menteri Besar Kedah Datuk Seri Muhammad Sanusi Mat Noor. Beliau memaklumkan Lembaga Sumber Air Negeri Kedah telah mengambil langkah proaktif dengan mengorek dan mengaktifkan semula telaga air boring yang pernah dibuat sebelum ini. Selain itu, katanya, penghantaran air menerusi Sada terus dilakukan bagi memenuhi keperluan penduduk terutama menjelang Ramadan. Lembaga Sumber Air telah maklumkan tadi beberapa telaga boring yang pernah dibuat sebelum ini diaktifkan semula. Malah dia ada proses pengepaman. Semalam Sada telah mengeluarkan kenyataan bahawa kita sedang menghadapi fenomena El Nino musim kemarau yang mungkin berpanjangan.
apabila musim kemarau ni banyak pam kita di muka sauk ada yang tergantung kerana paras air sungai turun. Kita kena buat adjustment, kena turunkan pam, itu proses yang agak rumit. Saya harap masalah-masalah isu-isu bekalan air ini dapat diatasi segera. Muhammad Sanusi ditemui selepas melepaskan larian sempena sambutan Hari Air Sedunia 2023 anjuran LSANK bersama Jabatan Pengairan dan Saliran JBS Negeri di dataran Wisma Darul Aman hari ini. Dalam pada itu, beliau menasihati penduduk supaya tidak bimbang kerana sumber air mentah di negeri ini tidak berada dalam keadaan kritikal selepas Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA selaku pengendali empangan di negeri ini memberi jaminan takungan sedia ada masih mencukupi untuk tempoh 2 bulan. Persiapan awal Ramadan dan Syawal. LZS mula agih bantuan. Perbadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS dengan Usatasama Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ melaksana projek PJ City Food Valley sebagai menyokong inisiatif pendapatan rakyat IPR di bawah komponen inisiatif Usahawan Tani Intan. Majlis pelancaran projek ini disempurnakan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli dan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syari di Pangsapuri Kos Rendah, Pelangi Damansara Petaling Jaya. Fasa pertama projek melibatkan tanah seluas 10 ekar yang akan diusahakan dengan tanaman cili fertigasi oleh 40 peserta yang terdiri daripada penduduk setempat. Setiap peserta akan disediakan satu lot tanah dengan 1,000 polybag cili lengkap dengan infrastruktur sistem fertigasi untuk dijaga sehingga membuahkan hasil. Untuk peserta Intan ialah 24 bulan. Jadi selepas itu kita kena semak selepas 24 bulan kerana sama ada mereka sudah pun berada pada tapak pendapatan yang baik, mereka mungkin nak mengusahakan pendapatan lain ataupun mereka mungkin sudah hilang minat. Jadi kitaran itu ialah 24 bulan. Malah kalau contohnya ada peserta yang tercicir lebih awal, kita akan bawa masuk peserta lain ke dalam itu. Tapi IPR, tempoh pemantauan untuk memastikan peserta B40 dan miskin tegar ini keluar daripada garis kemiskinan adalah selama 24 bulan. PKPS menyasarkan potensi pulangan bersih setiap peserta IPR sehingga RM2,500 sebulan dan secara tidak langsung membantu taraf hidup golongan berpendapatan rendah B40 dan miskin tegar di Selangor. Projek PJ City Food Valley membabitkan tanah seluas 60 ekar di sekitar daerah Petaling Jaya dan dijangka memberi manfaat kepada 240 peserta IPR apabila dilaksanakan sepenuhnya menjelang tahun 2025. Lembaga Zakat Selangor mula menyalurkan bantuan bagi persiapan awal menyambut kedatangan bulan Ramadan dan Syawal pada tahun ini kepada seramai 64,819 ketua keluarga asnaf fakir, miskin dan mualaf di seluruh Selangor. Ketua Pegawai Eksekutifnya Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini berkata, bagi tahun 2023, LZS memperuntukkan wang agihan zakatnya kepada golongan berkenaan lebih 30 juta ringgit. Daripada jumlah keseluruhan 30 juta ini, sejumlah 9 juta diperuntukkan untuk golongan fakir dan sejumlah 19 juta diperuntukkan kepada golongan miskin dan sejumlah 1.6 juta diperuntukkan untuk golongan mualaf. Dan jumlah peruntukan ini adalah daripada sekitar RM300 sehingga RM1,000 gantung kepada jumlah tanggungan keluarga masing-masing. Menurutnya lagi, bantuan tersebut mula disalurkan hari ini sama ada melalui pembayaran yang dikreditkan ke akaun bank penerima atau menggunakan kaedah baucer tunai mahupun serahan tunai.
Tambahnya, penerima bantuan yang layak akan dimaklumkan melalui khidmat pesanan ringkas SMS atau surat. Selain itu, mereka juga boleh membuat semakan status bantuan secara atas talian di izo.zakatselangor.com.my. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada majlis simbolik penyerahan bantuan yang disempurnakan oleh ahli Lembaga Pemegang Amanah LZS, Datuk Muhammad Tamyiaz Abdul Wahid kepada 10 orang penerima bersempena dengan program bantuan Ramadan dan Hari Raya bagi 2023. Pusat Pungutan Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan PPZ Mawib menyasarkan kutipan zakat dan wakaf untuk Ramadan 2023 sebanyak RM191 juta. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif PPZ Mawib Abdul Hakim Amir Osman, sasaran kenaikan 19.3% itu menerusi kempen Ramadan Anugerah Terindah yang dilancarkan hari ini. Pada tahun 2023, kami menetapkan sasaran untuk zakat harta ialah sebanyak 175 juta, iaitu naik sebanyak 19% daripada jumlah kutipan yang dikutip pada tahun 2022. Zakat fitrah pula kita mensasarkan sebanyak 13.8 juta, iaitu naik 0.3. Dan juga wakaf kami sasarkan sebanyak 2.2 juta dan menjadikan jumlah sasaran tahun 2023 ialah sebanyak 191 juta. Beliau ditemui dalam sidang media selepas majlis pelancaran kempen Ramadan Anugerah Terindah yang akan berlangsung sepanjang bulan Ramadan ini. Kempen berkenaan diadakan bertujuan untuk memberi galakan kepada masyarakat, khususnya di wilayah persekutuan, untuk menunaikan ibadah zakat di bulan Ramadan selain menguar-warkan perkhidmatan dan saluran bayaran serta program-program menarik anjuran PPZ Mawib sepanjang bulan itu. Sebagai galakan, PPZ Mawib juga turut menawarkan 1,000 hadiah menarik khas buat pembayar zakat yang menunaikan zakat harta, fitrah dan wakaf tunai di PPZ Mawib melalui saluran bayaran yang disediakan. Untuk maklumat lanjut mengenai kempen ini, layari www.zakat.com.my/Ramadan 2023 atau hubungi di talian 1300 88 5757. Buah Noi terkurung 30 tahun. Alhamdulillah bertemu kembali. Kita ke laporan antarabangsa. Tabung Kewangan Antarabangsa IMF meluluskan pinjaman hampir $3 bilion Amerika kepada Sri Lanka. Langkah itu bertujuan membantu negara itu bangkit daripada krisis kewangan terburuk dalam tempoh lebih 7 dekad. Pengarah IMF Asia Pasifik Krishna Srinivasan berkata, perjanjian progresif antara IMF dan kerajaan Sri Lanka itu akan memberi manfaat kepada golongan rentan terutama miskin tegar. Manakala golongan kaya dan berpendapatan tinggi pula perlu membayar lebih. Menurut Krishna, Sri Lanka adalah negara Asia pertama di mana IMF akan melaksanakan diagnostik terperinci yang merangkumi isu rasuah dan aspek pengurusan berhemah. Laporan hasil diagnostik akan dikeluarkan September ini dan akan menjadi panduan untuk memacu pemulihan Sri Lanka. IMF juga akan membantu meningkatkan kedudukan negara itu dalam pasaran modal antarabangsa dan menjadikannya menarik bagi pelabur dan pelancong. Rusia sedang meneliti pelan damai untuk mengakhiri krisis di Ukraine yang diterajui China. Perkara itu antara yang dibincangkan pemimpin kedua-dua negara dalam pertemuan empat mata di Moskow. Presiden Rusia Vladimir Putin berkata beliau telah berbincang secara tidak formal bersama Presiden China Xi Jinping mengenai pelan mengakhiri krisis di Ukraine. Menurutnya, Rusia memahami langkah China itu adalah berdasarkan prinsip keadilan dan undang-undang antarabangsa. Beliau juga menyambut baik sokongan Presiden Xi yang kini dalam rangka lawatan 3 hari ke Moskow. Lawatan itu bagaimanapun dilihat Washington sebagai sokongan China kepada Rusia yang semakin dijauhi banyak negara di dunia akibat serangan ke atas Ukraine.
Washington turut mempersoal niat dan keikhlasan Beijing dalam jadi orang tengah dalam krisis Rusia-Ukraine. China bagaimanapun berpendirian negara kuasa besar itu neutral dalam krisis Ukraine dan akan bertindak adil. Tiga 30 tahun terkurung bersendirian di dalam sangkar di sebuah pusat beli belah. Itu nasib Boa Noi, seekor gorila yang dipunyai oleh sebuah zoo persendirian di Bangkok, Thailand. Zoo Pata yang dimiliki sebuah keluarga enggan tunduk kepada gesaan aktivis kebajikan haiwan maupun tekanan kerajaan untuk membebaskan dan menempatkan gorila berkenaan di tempat yang lebih baik. Zoo yang terletak di tingkat 7 sebuah pusat beli belah di Bangkok itu masih menerima ramai pengunjung yang mahu melihat Boa Noi secara lebih dekat. Menurut pihak berkuasa Thailand, zoo seperti Pata masih boleh beroperasi oleh kerana Akta Konservasi dan Perlindungan Haiwan Liar Seksyen Zoo belum diwartakan. Akta sedia ada hanya melibatkan zoo milik kerajaan, bukan milik persendirian. Desakan untuk membebaskan Boa Noi bukan sahaja melibatkan aktivis tempatan, malah juga selebriti Hollywood. Namun sehingga kini usaha itu masih tidak berhasil. Tidak berubah, makin susah. Itu situasi terkini Afghanistan selepas 18 bulan pertukaran kerajaannya yang kini diterajui Taliban. Ikuti butiran lanjut bersama koresponden Berita Al-Hijrah Said Azwan Said Ali yang kembali ke Kabul bersama tim sukarelawan Yayasan Amal Malaysia sejak semalam. Selepas lebih 20 jam penerbangan dan transit, saya dan tim sukarelawan Yayasan Amal Malaysia tiba di Kabul semalam. Tiba di Kabul, keadaan nampak tenang dengan rakyat Afghanistan meneruskan kehidupan seperti biasa. Sekalipun kelihatan lebih sibuk berbanding kali pertama saya tiba di sini pada September 2021. Hakikatnya, keadaan ekonomi adalah lebih menekan, kata warga Afghanistan yang menyifatkan seolah-olah dunia kini memandang mereka sebelah mata. وضعیت اقتصادی کل ما در صفر چون کار نیست، بار نیست، مشکلات اقتصادی هستند. شرایط بهتر به شما معلوم است. من می‌خواستم در رابطه با معلولین نایه هفت یک چیز وضاحت براتان بدم. Kata-kata Muhammad Daud disokong ibu tunggal, Suhaila, yang menyatakan ekonomi Afghanistan amat menekan dan rakyat Afghanistan memerlukan perhatian dunia. ارزی هفت میشه ارزی هفت دیدانه بله شوهرم فوت کرده امسال 11 سال شده بچه اکایم بیکاره 4 تا دختر دارم 2 بچه دارم دیگه بیکار هستن در خانه کرایی هستم عملیات شدم 3 لک روپیه قرضدار شده تشکر از شما Muhammad Daud dan Suhaila antara rakyat Afghanistan yang menerima bantuan bekalan makanan asas Ramadan untuk tempoh sebulan sumbangan Yayasan Amal di Kabul semalam. Yayasan Amal adalah NGO pertama Malaysia tiba di Afghanistan dan mereka menyasarkan untuk memberi 2,000 pek makanan kepada warga Afghanistan memerlukan pada Ramadan kali ini. NGO itu antara 9 kecil, pihak yang masih komited membantu Afghanistan sekalipun negara itu tidak mendapat perhatian ramai. Mereka perlukan makanan, terlalu perlukan makanan. Dan untuk maklumat semua, setiap pack ni boleh dimakan program 4 atau 5 orang selama sebulan. Jadi itulah kita pastikan mereka punya makanan untuk berbuka dan punya makanan untuk berpuasa insya-Allah. Sejak Ogos 2021, Afghanistan kini diperintah Emirat Islam Afghanistan dirajui Taliban selepas kuasa barat berundur dari negara itu. Sehingga hari ini, sekatan ekonomi dan politik dikenakan ke atas negara itu. Tiada negara mengiktiraf kerajaan semasa di sana, menyebabkan lebih 24 juta iaitu separuh populasinya dalam krisis kemanusiaan dan memerlukan perhatian segera daripada dunia. Selepas 18 bulan pertukaran kerajaan di Afghanistan, kalau kita tengok keadaan rakyat Afghanistan rata-ratanya bukan bertambah baik daripada sudut ekonomi. Kerana pertama sekatan ekonomi situ sendiri dan juga tindakan dan sikap masyarakat dunia kepada negara yang tak diiktiraf oleh mana-mana pihak ini. Dan hari ini sebenarnya adalah hari terakhir bagi dalam kalender hijrah bagi mereka sebelum menunggu kedatangan Ramadan. Dan menjadi satu permasalahan untuk mereka memastikan keluarga-keluarga memastikan ada makanan di atas meja untuk berbuka dan bersahur
keadaan mereka masih menekan dan memerlukan bantuan dunia. Saya Abdul Ali melaporkan daripada Charlton, distrik ke-7 Kabul, Afghanistan untuk Berita TV Al-Hijrah. Sekian untuk malam ini. Ikuti banyak lagi kandungan menarik Berita Al-Hijrah menerusi platform media sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram dan TikTok. Juga layari alhijrahnews.com untuk laporan berita dalam dan luar negara serta artikel eksklusif. Saya Aziz Arifin, satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.